Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat 127 hingga ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Quran menggambarkan pemandangan bagaimana Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah yang diterima dari Allah supaya menyediakan Baitullah dan membersihkannya untuk para pengunjung yang datang bertawaf dan untuk penduduk-penduduk yang menetap di situ dan untuk orang-orang yang mendirikan ibadat solat. Ia gambarkan pemandangan ini seolah-olah dapat dilihat oleh mata kepala dan didengar oleh telinga dalam satu waktu. Dan kenangilah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah bersama Ismail, dan setelah selesai mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui." Ayat 127. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim yang menyerah diri kepadamu. Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami peraturan ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ayat 128. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, juga membersihkan diri mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Ayat 129. Gambaran ini dimulakan dengan bentuk cerita dan kenangilah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah bersama Ismail. Sewaktu kita menunggu cerita selanjutnya, tiba-tiba ia memperlihatkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada kita seolah-olah kita dapat melihat mereka dengan mata kita, bukannya dengan mata khayal. Kedua-duanya berada di hadapan kita dan telinga kita hampir-hampir mendengar suara mereka sedang berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim yang menyerah diri kepadamu. Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu, dan tunjukilah kepada kami peraturan ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Doa Ibrahim alaihissalam. Lagu doa, irama doa dan suasana doa semuanya hadir seolah-olah berlaku di saat ini dengan gambaran-gambarannya yang hidup, tersergam dan bergerak. Itulah satu dari ciri-ciri pengungkapan Al-Quran yang indah. Ia membawa pemandangan gaib yang telah berlalu itu hadir kembali hingga dapat didengar dan dilihat. Ia kelihatan bergerak, berlembaga dan penuh hayat. Itulah keistimewaan gambaran seni Al-Quran dalam erti katanya yang sebenar, yang layak dengan kitab Allah yang kekal abadi. Apakah yang terkandung di celah-celah doa itu? Itulah adab sopan seorang Nabi, keimanan seorang Nabi dan perasaan seorang Nabi terhadap nilai akidah di alam al-wujud ini. Itulah adab sopan, keimanan dan perasaan
yang mahu diajar oleh Al-Quran kepada pewaris-pewaris para anbiya yang mahu ditanamkan ke dalam hati dan perasaan mereka dengan saranan ini. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah permohonan supaya diperkenankan doa, dan inilah yang menjadi matlamat doa beliau. Ia merupakan permohonan yang ikhlas kepada Allah dan permohonan yang dituju pada Allah dengan penuh patuh dan khusyuk. Matlamat yang diharap-harapkan ialah keredaan dan limpah perkenan dari Allah, dan harapan mendapat perkenan ilahi itu adalah bergantung pada sifat Allah yang maha mendengar doa para hambanya dan maha mengetahui dengan segala niat dan perasaan di sebalik doa itu. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim yang menyerah diri kepadamu. Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada mereka kami peraturan ibadat kami, dan terimakanlah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Itulah harapan mereka berdua untuk mendapat bantuan dari Allah agar memberi hidayah kepada Islam. Itulah perasaan mereka yang menyedari bahawa hati mereka terletak di antara jari-jari kudrat dan iradat Allah yang maha penyayang, dan bahawa hidayah yang sebenar ialah hidayah Allah, dan bahawa kedua mereka tidak mempunyai daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Mereka berdua bertawajuh dan berdoa kepada Allah, dan hanya kepada Allah sahaja yang wajar dipohon pertolongan. Di samping itu, sifat umat muslimin ialah bersatu padu, iaitu seluruh generasi mereka bersatu padu dalam satu akidah. Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu. Itulah doa yang menggambarkan perhatian-perhatian berat hati orang yang beriman. Persoalan agama dan akidah inilah yang menjadi perhatiannya yang utama. Perasaan Ibrahim dan Ismail alaihissalam terhadap nikmat keimanan yang dikurniakan Allah kepada mereka telah mendorong mereka mengharapkan pengurniaan yang sama pada zuriat keturunan mereka, dan berdoa supaya Allah tidak menafikan pengurniaan yang tiada tolok bandingnya itu kepada anak-anak cucu mereka. Mereka telah memohon pada Allah supaya mengurniakan rezeki buah-buahan kepada zuriat keturunan mereka, dan mereka tidak pernah lupa berdoa agar Allah mengurniakan nikmat keimanan pada zuriat keturunan mereka, menunjukkan peraturan-peraturan ibadat pada mereka, dan menerima taubat mereka kerana Allah maha penerima taubat dan maha pengasih. Dan seterusnya mereka berdua berdoa agar Allah tidak meninggalkan zuriat keturunan mereka tanpa hidayah di dalam generasi-generasi mereka yang akan datang. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, juga membersihkan diri mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Ayat 129. Kebangkitan Rasul dari keturunan Ibrahim. Sebagai memperkenankan doa Ibrahim dan Ismail, Allah telah membangkitkan Nabi yang mulia ini, Muhammad, setelah dilalui sekian abad yang lama. Itulah kebangkitan Rasul dari zuriat Ibrahim dan Ismail yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajar kepada mereka kitab suci dan hikmah, dan membersihkan mereka dari kekotoran dosa. Doa yang makbul ini tetap dimakbulkan, tapi ia disempurnakan pada masanya yang wajar, yang ditentukan Allah mengikut hikmah
kebijaksanaannya. Tapi manusia selalu gopoh dan menuntut disegerakan, dan orang-orang yang perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah selalu dilanda perasaan jemu dan putus asa. Di samping itu, doa ini mempunyai makna yang penting dalam konteks pertelingkahan yang sengit yang berlaku di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin di dalam berbagai-bagai perkara. Ibrahim dan Ismail ditugaskan supaya membina tapak asas Baitullah dan membersihkannya untuk para pengunjung, untuk penduduk yang menetap di situ dan orang-orang yang mengerjakan solat. Kedua-duanya merupakan asal wujudnya tradisi penjaga-penjaga Baitullah dari kaum Quraisy. Kedua-duanya telah mengucapkan doa secara terus terang dengan lidah mereka sendiri. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim yang menyerah diri kepadamu. Begitu juga dari zuriat kami, jadikanlah mereka umat muslimin yang menyerah diri kepadamu. Begitu juga kedua-duanya telah berdoa secara terus terang dengan lidah mereka sendiri. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan hikmah, juga membersihkan diri mereka. Pewaris kepimpinan Ibrahim. Kedua-dua kenyataan ini menjelaskan bahawa umat muslimin adalah pewaris kepimpinan Ibrahim AS dan pewaris-pewaris Baitullahil Haram yang sebenar. Dan jelaslah kini bahawa rumah Baitullah itu adalah rumah umat muslimin selaku kiblat yang dihadapi mereka. Dan mereka adalah lebih berhak dari kaum musyrikin, dan Baitullah itu adalah kiblat yang lebih sesuai dengan mereka dari kiblat kaum Yahudi dan kaum Nasara. Jadi sesiapa sama ada Yahudi atau Nasara yang menghubungkan agamanya dengan Ibrahim dan membuat dakwaan yang panjang lebar bahawa mereka lah yang berhak membolot hidayah dan syurga berdasarkan warisan itu, dan sesiapa dari kaum Quraisy yang menghubungkan keturunannya dengan Ismail, maka hendaklah mereka dengar bahawa Ibrahim sendiri ketika memohon agar warisan dan kepimpinan itu dikurniakan kepada anak cucunya, itu telah menerima jawapan yang tegas dari Allah. Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim. Ayat 124. Dan apabila Ibrahim berdoa kepada Allah agar dia mengurniakan rezeki dan keberkatan kepada penduduk negeri ini, beliau secara khusus menyebut golongan berikut di dalam doanya, iaitu kepada golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ayat 126. Apabila Ibrahim dan Ismail selesai melaksanakan perintah Allah membina Baitullah dan membersihkannya, maka kedua-duanya telah berdoa agar Allah jadikan mereka dan zuriat keturunan mereka umat muslimin yang menyerah diri kepada Allah, dan agar Allah bangkitkan dari kalangan keluarga mereka seorang rasul. Lalu Allah memperkenankan doa mereka dan mengutuskan dari kalangan keluarga mereka seorang rasul, Muhammad bin Abdullah SAW. Dan dengan jasa usahanya, beliau telah merealisasikan kemunculan umat muslimin yang menjunjung perintah Allah dan mewarisi agama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.